Mr. Miyagi. And them suicide doors, Ari Kari. Look at me now, look at me now. Oh. Ambil pause sikit minggu ni. JDT bertemu Terengganu. Yeah. Assalamualaikum dan selamat berpuasa buat korang semua. Hari ni aku ada benda nak sembang, bercerita sikit dengan beberapa topik lah. Tapi sebelum tu aku nak perkenalkan korang, dua orang wakil Bawa Straight. Seorang yang tak asing lagi, orang kuat dalam pergerakan Bawa Straight. Okay, boleh kenalkan diri sikit? Saya aku Abdul Razak, ataupun kadang-kadang budak-budak panggil ajak gemuk, ajak JBC, macam gitulah. Ajak gemuk, tapi aku tak panggil ajak gemuk. Aku ada, panggil ajak ada. comel. Wow, mantap. Mantap. Nanti aku buat belanja kau buka balik lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ni aku kenalkan lagi sekali. Ni Abang Ajak. Dia yang in charge untuk JBC 02. Kenalkan. Nama aku Ambros. Nama memang Ambros, bukan nama panggilan. Memang aku orang Sarawak. Memang dah lahir kat Johor. Menetap kat Johor, besar kat Johor. And aku kerja kat Johor. Johor, semua Johor. And aku kira dah lama follow Abang Ajak daripada start 2014. And aku ni lah orang Sarawak kat mana ni? Aku Sarawak dekat Seri Aman. Seri Aman jauh juga. Jauh juga. Ini pun dah dekat berapa tahun. Naik belon lah. Kau datang ni naik belon lah. Naik belon. So puasa kat hari ni? Ini puasa setengah hari lah sebab hormat kawan-kawan semua. Alhamdulillah. Okay, Abang Ajak. Oh yo. Tanya pasal game semalam. Okay. JDT lawan Seri Pahang. Macam mana? Okey lah. Game dia macam mungkin nak menang tak nak menang? Mungkin faktor bulan puasa, mungkin player penat ke apa kan. Tapi so far okey lah, kita dapat 3 mata kan. 3 mata yang rasa macam berharga lah masih untuk kita. Ya. 3 mata lah. Pada mata tu kita buat puas hati lah. Tapi mungkin gameplay macam kurang sikit lah. Mungkin faktor keletihan mungkin juga. So macam mana persembahan bird show? Orang panggil bird show. Dia mungkin antara yang terbaik kot buat masa ni. Dan tengok malam pun last minute tu. Nyaris dia pun buka baju semalam. Ya betul. Tapi okey lah. Banyak game malam macam kurang sikit lah. Bird show. Ya. Bird show punya pada Abang Ajak agak puas hati lah dia punya permainan semalam. So far okey lah. Pada aku okey lah. Tak seperti yang aku inginkan sebenarnya. Tapi mungkin ni dia main away. Mungkin siang dia pernah berpuasa. Tekanan. Mungkin dia tak puasa, tapi rakan-rakan mungkin puasa. Tahun pertama dekat Malaysia dia kena puasa. Mungkin juga kot. Boleh terima juga pandangan kau tu. Tapi itulah. Mungkin dia kurang, tapi kita banyak sangat mungkin ni. Mungkin tidak. Yalah, mungkin antara faktor kawan-kawan dia yang berpuasa. Ya mungkin ada efek pada dia. Tak dapat efek pada dia lah. Ya mungkin. Gerakan dia agak terbatas semalam dengan Pahang punya defend agak tight jaga kita punya pemain lah. Itu bird show. Macam mana dengan kembalinya Sapawi? Sapawi setelah sekian hampir sebulan nak. Sebulan 2 bulan dia mengalami kecederaan. Betul. Rasanya memang ramai lah. Peminat-peminat pun memang tunggu dia punya itulah. Dia punya aksi atas padangan. Ya betul. Rasa memang yang terbaik lah dia buat tu. Tapi semalam pun dia main pun bukan first 11. Dia masuk minit mungkin ada faktor-faktor yang kesihatan dia juga pun tak berapa betul. Tak berapa perfect. Coach bahagian fitness mungkin nak tengok dia punya kecergasan tu semalam. Lagi satu mungkin kita pun player ramai yang boleh diharapkan kan. So Pawi dengan Arif macam mana? Abang Ajak? Abang Ajak agak pilih aku rasa sebelah mana? Dua-dua okey lah. Tapi aku lebih better Arif kot. Sebab dia macam baru nak naik. Dia punya target tu mungkin tinggi tau. Pada aku lah. Depan permainan ni pun okey aku tengok. Kalau macam pada saya pula Abang Ajak, saya condong pada Arif lah. Dia agak berani bila dapat bola, berani. Ya betul. Ada nakal sikit kot dia ni. Dia berani dan dia laju. Ya betul. Kan Ambros? Tapi malam tu kau tengok balik, kalau tengok susuk badan Pawi nampak
macam ada peningkatan lah. Agak berisi kan. Berisi ke dia punya otot yang naik? Dia punya nampak dia punya otot naik lah. Bukan dia berisi. Bukan berisi. Bukan berisi lemak air lah. Bukan. Tapi kira Pawi dia kena kerja keras sikit dengan Arif. Sebab sekarang pun Arif dah kira macam apa panggil tu, dah menang hati peminat. So player pun kena banyak apa ni dalam kat JDT ni. Diorang tak boleh kena duduk, diorang tak senang lah. Itu salah satu saingan yang sihat kan. Ya, betul. Untuk squad JDT lah. Tapi nampak tau sebelum ni Arif agak struggle untuk merebut kesebelasan utama. Tapi bila Pawi mengalami kecederaan, Arif secara automatik dapat main first 11. Dan bila Pawi sihat kembali, Pawi pula struggle. Korang nampak tak? Pawi agak struggle untuk merebut balik tempat dia. Betul. Sebab dia orang kena buktikan lah mana yang terbaik untuk dapat jadi first 11 ke. Benda tu agak menarik lah dan agak suatu persaingan yang sihat lah senang cakap. Agak persaingan Untuk player tu kan. Untuk squad JDT, untuk pemain tu sendiri. Untuk kita pun kita suka tengok bila dia orang macam itu kan. Diorang nak buat yang terbaik untuk jadi, kita pun tengok seronok. So tak sia-sia lah dengan adanya bermacam-macam pelapis lah. Betul. Macam player yang ada dalam squad JDT ni. Kira tak bukannya macam-macam pilihan lah dalam squad JDT ni. Ini salah satu dia punya itulah kebaikan dia macam ni. Kita banyak pilihan. Tak ada yang A, kita ada B, ada C gitu. Kat situ lah dia punya kelebihan dia. So senang cakap, semua pemain JDT bersedia untuk diturunkan lah. Setuju tak kalau aku cakap ni? Betul. Semua tengah semua tengah nak perform, nak buat yang terbaik. Tapi kadang-kadang kita ni pun nak kena faham, kita manusia, kadang-kadang adalah kita punya kesihatan ke faktor-faktor lain kan. Faham. Tapi kat sini kelebihan kita sebab kita banyak pilihan. Tak boleh guna A, kita boleh guna B. So pemain JDT semua dah bersedia lah. Anytime lah, petik yang kau boleh main hari ni. Harap memang dia orang macam gitulah. Macam kita pun sentiasa bersedia juga untuk beri sokongan untuk dia orang, untuk dia orang buat yang lebih baik kot. Itu pandangan korang berdua dan pendapat korang berdua lah. So Amros, macam mana game JDT dengan Terengganu sebelum ni, rekod yang lepas sejak 2019 dengan 2020 kita agak kurang kot. 2020 kita ada satu game dengan Terengganu dekat, itu pun Liga Super saja. Liga Super saja. Itu pun kita menang 1-0. Kita pun game berapa yang skor time tu tak silap, tahun 2019 tak silap yang skor apa ni, sampai player yang baru pergi ke Thailand tu, Diogo. Yes, betul. Skor itu tahun 2020. Tahun 2020, yes, betul. Okey, yang rekod untuk 2019. Okey, untuk 2019 kita ada rekod yang agak tak boleh cakap tak kurang baik sangat, tapi kalau ikutkan struggle, kita tahun 2019 kita main Liga Super, kita seri 2 game home away. Yang first kita seri dekat Lakin 1-1. Liga Super dengan Terengganu 2019 home dan away kita draw dua-dua. Okey, kebetulan tadi yang 3-3 kita last game sebelum kita angkat piala yang dekat dataran tu. 3-3. Lepas tu first game kita dengan Terengganu dekat stadium lama doang, dekat stadium Tan Sri stadium Sultan Mizan tak silap, kita seri bumbung dia roboh tu. Kita seri 1-1. Kira maknanya tahun 2019 Liga Super home dan away kita draw dua-dua. Dia macam saingan yang sengit je lah Terengganu ni. Kuat juga. Piala Malaysia ke Liga FA ke kita ada jumpa dia? Kita Piala Malaysia 2019 kita seri sama. Lepas tu kita kalah dekat away, dekat home. Yang kita kalah aggregate 3-2 dengan Piala Malaysia dekat peringkat suku akhir tak silap saya. So agak kita punya agak struggle lah dengan Terengganu ni tak clean lah. Tak clean macam mana dengan tim-tim lain lah. Ya, betul. Kalau dengan Terengganu ni boleh nampak kita, senang cerita daripada tahun 2014 kita punya rival memang Pantai Timur. Start daripada Kelantan 2013-2014 naik pada Pahang, dan sekarang kita punya rival paling kuat Terengganu lah. Kita dah nampak kat yang beri tentangan yang kuat yang bukan mudah lah. Yes, betul. Rasa tahun ni Terengganu pun okey juga sebab dia buat masa ni dia nombor 2 kot dalam liga. Yalah, dia dengan manajemen dia pun agak menarik. Agak menarik. Nampak yang apa ni, setiap tahun ada benda yang orang buat perubahan, yang buat perubahan lah. Macam dorang stadium pun nampak gah sekarang. Boleh cakap apa ni, kita punya big boss TMJ cakap macam
apa panggil tu, kita diorang berani ikut apa yang JDT buat lah. Maksudnya Ikut dia apa dapat yang sahut baik apa untuk diorang lah. untuk diorang. Macam diorang pun antara kelab yang Tak perlu contohi tapi ikut ikut apa lah. kita. Yes, Jangan betul. contoh 100%. Kalau kau nak ikut 100% memang kau tak mampu. Yes, betul. So ikut yang wajib lah. Yes, Maknanya betul. Mana yang termampu lah. Mana yang termampu. Benda yang benda wajib macam padang, betul. pusat latihan, itu yang penting lah. Tapi macam mana impact dia punya pemain import Konate. Makan Konate boleh nampak dia punya apa satu perbelanjaan yang bagus untuk Terengganu. Boleh nampak yang semalam game diorang lawan KL City pun diorang ada player diorang apa ni, makan Konate tu score last minute. Ingatkan draw, kita dah selamat lah. Kita boleh dapat apa ni, gap antara kita nombor 1 dengan nombor 2. And lagi satu player makan Konate ni dia kira macam apa panggil, kalau player Chelsea tu apa, makan lele dia memang macam makan lele. Cara dia laju lah. Tapi kenapa nak kena sebut Chelsea Tahu tak prosedur pula. Owner port ni menu tau. Okay. Kita jangan cerita pasal EPL. Okay. Asalkan jangan Liverpool. Contoh. Okay. Asal bukan Liverpool Okay. Wah gajo. Okay, boleh nampak makan Konate ni dia punya apa ni Impact dia kuat. Dia kira macam jalan tengah. Sebelum ni diorang Sebelum ni diorang pada ada Litak. Diorang mengharapkan Litak pun jangan cakap. Dia mengharapkan Litak. Bila Litak keluar daripada Terengganu, diorang ada pengganti makan Konate ni Yang lebih baik kot. makin lebih baik daripada Litak lah. Ya, betul. So maknanya Terengganu tak rasa tergugat dan terjejas dengan keluarnya Litak. Betul Kan? Okay. So bahagian aku agak terkesima dengan dia punya player tempatan yang kecil-kecil sikit yang main wing sebelah kanan. Nombor player tu nombor 16, JC dia nombor 16. Nama dia Hakimi. Dia kira macam produk daripada Terengganu FC lah, daripada TC2. Oh, dia memang Terengganu punya produk lah. Betul. Dia ni antara satu apa ni, kira macam Bakat muda yang bakat menyelah muda lah. yang akan menyelah lah. Macam Ya, kita betul. sebelum ni kita ada Pawi, and diorang pun dah ada apa ni, Hakimi. Boleh tengok Hakimi ni dia punya kelincahan Dia berani, dia lincah lebih kurang macam Arif lah. Arif. Dia muda, dia berani, dia lincah. Betul. Dia punya cara permainan dia agak laju macam Arif macam kita cakap tadi, and dia tak nampak begitu, tak nampak emosi lah macam dia lawan dengan Kedah. Teruk tau dia kena. Tapi dia boleh control game. emosi. Dia kira macam nampak dia player muda tapi dia punya Matang hati lah, matang, nampak matang. Dia punya tu game. matang. Cara dia pegang game, cara dia create game, kebanyakan kalau banyak ikutkan skor, banyak assist daripada dia Hakimi. Dia banyak assist kita Macam punya last game dia bukan semalam dia jumpa PDRM. Ya. Sebelum dia jumpa PDRM tu dia jumpa Kedah betul. Yes, betul. Yang dia menang 2-1. Ya, betul. Dia menang 2-1. Time tu dia 1 gol dan dia 1 assist. Kan? Benda tu pun kena alert sikit lah buat pemain-pemain JDT yang lain. Kalau betul. korang tengok video ni lah. Sebab dia pun bukan, dia kira kaki kanan, kiri kanan dia hidup, and dia akan boleh main dekat kiri kanan lah. Kira macam pemain JDT, kira kita punya wingback wingback kita Kunalan dengan Corbin kena jaga-jaga sikit lah untuk game ni. Lagipun kita main dekat home, and ni kira kita punya advantage lah untuk kita dapatkan 3 mata dekat laman sendiri. Dan kita kena kekalkan unbeatable tu lah. Yes, betul. Unbeatable dengan unbeaten. Ya, betul. Kan? So kedudukan carta Liga Super tahun ni. Okay, untuk kedudukan kitanya sekarang, kita menang 7 game daripada 9 game. 9 game. Dan kita ada draw. Okay, daripada draw ni kita dapat tengok yang 2 game kita Terengganu dengan dengan Perak. Lepas tu kita comeback dengan 2 kemenangan. Untuk sekarang kita dah masuk kemenangan ni, and kita harap kita dapat teruskan kita punya kemenangan lah untuk game yang ke-10 ni. Yang 2 perlawanan draw tu kita dengan Perak dengan Selangor. Perak dengan Selangor, yes, betul. Selangor lah. So di jaringan 23 bolos 4. Agak menarik ni. Daripada 23 gol tu kita dapat sumbang Bergerson dapat sumbang 9 gol lah. Dia kira start Bergerson dia start main perlawanan ke berapa? Keempat tak silap kita lawan perlawanan keempat, dan itu perlawanan pertama dia, dan dia ada skor 1 gol. Yes, betul.
So Bergson ni memang betul-betul on fire lah bagi kita. Macam dia datang tu macam pum. Tapi nampak memang macam pemain import kebanyakannya lah. Macam first game, macam first league ni macam kan. Memang dia orang memang struggle lah. Lepas satu dia orang tunjukkan dia orang punya tu pun bagus lah. Tapi harap-harap sampai ke musim akan datang ke dia akan bagi perform yang terbaik. Tapi memang nampak lah first game dia je dia dah serasi dengan teammate dia. Dah macam betul. Dia dah pernah main. Dia senang untuk dia dah senang adapt dengan teammate dia punya gameplay lah. Macam first game dia dengan Nazmi yang dia create goal masa lawan UiTM tu nampak dia punya serasi. Dengan semalam game lepas Nazmi masuk nampak keserasian antara dia. Nampak dia selesa dengan Nazmi. Selesa dengan Nazmi tu. Lebih cantik lepas ni kalau dapat turun pun kita dapat turunkan Nazmi awal ataupun dapatkan Nazmi first 11 pun kita dapat create game. Tapi macam mana pun kita jangan angkat terlalu tinggi dia lah. Kan pasal kita ambil pengajaran dengan game dengan pemain-pemain sebelum ni. Kita angkat lalu tinggi. Satu masa dia aduh teruk betul main. Tapi kita kita just penyokong kita bukan puji lah. Kita cuma bukan puji. Kita kena bagi dia orang harapan, semangat untuk dia orang buat yang terbaik untuk kita pula kan. Kita bukannya puji betul-betul dia tinggi, cuma kita hargai dia punya jiwa, dia punya tenaga dia untuk pasukan kita ni lah. Dan kita pasti memang harapkan kemenangan lah kan. Tu biasa lah, mana-mana penyokong pun. Satu gameplay pun kita harapkan yang terbaik sebenarnya. Tapi itulah dia orang yang buat kan, kita cuma mampu macam beri sokongan yang gitulah kan. Untuk semangat untuk dia orang lagi mungkin boleh jadi lebih baik. So 24 hari bulan ni kita jumpa Terengganu di Stadium Sultan Ibrahim. Ya betul. So kita main kat home lah. Ya main home. So bro, aku nak tanya kau punya harapan. Untuk harapan kau perform JDT akan lawan Terengganu ni nanti. Macam yang kita punya record antara statistik antara kita dengan Terengganu untuk past 5 game ni, kita hanya dapat menang 3 game daripada 2 draw, total 5. And lepas tu apa harapan untuk game masih game lawan Terengganu dekat home ni, player dapat bagi 100% punya komitmen. And Comrade yang datang tu kalau kita harap kita dapat bagi sorokan yang kuat lah untuk bagi player. Sebab kalau tengok pada game kita first kita baru masuk stadium lawan Melaka itu, game kita pemain terlalu rindukan kita punya sorakan dekat belakang. So impact fan time bulan puasa ni kau agak-agak macam mana tu? Pasal kita siang tu kita berpuasa. Yes, betul. Bola pula start pukul 10. Bola start pukul 10, habis lebih kurang dalam pukul 12 lebih. Besoknya Ahad Johor dah mula bekerja, dah mula bersekolah. So macam mana fan JDT ni sendiri nak adapt benda tu dalam kehidupan diorang? Sebab kan sekarang kita tengah ada game dalam bulan puasa. And untuk kengkangan masa tu memang kita akan dapat tengoklah dalam kalangan kita punya penyokong. And untuk sebagai wakil Comrade, rasanya tak ada masalah untuk kita untuk bagi masa kita untuk JDT. Cuma agak tenaga tu agak low sikit. Kita siang kita puasa. Malam kita nak pergi stadium nak mula menyokong. Risau ngantuk tu. Itu normal lah, ngantuk tu normal. Ngantuk dengan letih. Pasal kita buka confirm kita makan benda-benda yang berat. Betul. Nasi, lepas tu dah ayam lah, kari lah. Lepas tu terus kena pergi stadium. Tetap tapi agak lemau sikit. Terbatas kita punya tu. Mungkin tenaga kita pun dah kurang ke apa kan. Lepas tu lepas makan pula tu, kat situ pun ada efek juga. Tapi harap-harap Comrade semua okey kot. Sebab kita pun bukan first time kita alami. Kita pernah alami dalam bulan puasa ni. Tapi yalah, ini kita dah berapa lama kita tak ni kan. Bulan puasa pun kita menyokong time bulan puasa pun sampai pernah ke Korea, ke China, betul? Betul, pergi away semua. Itu tak tahulah yang pergi sana tu tak tahu lah puasa ke tak. Harap orang puasa lah. Harap orang puasa lah. Orang puasa. Kalau yang ini aku tak tahu lah. Puasa dekat itu, jangan risau. Puasa kan. So, harapan kau JDT harapan aku dia orang buat yang terbaik lah. Buat yang terbaik. Kita memang harapkan menang lah. Tipulah kalau kita tak nak menang kan. Kita memang nak menang.
Kita nak tiga mata penuh. Ya, betul. Nak kasih dia orang buat yang terbaik untuk kita. Dan buat penyokong-penyokong terutama budak-budak bos lah. Aku harap korang dapat lah turun game ni Bulan puasa ni kita memang ada, aku pun faham lah keadaan macam mana bulan puasa. Lepas tu ada yang bersekolah itu. Tapi yang mana yang rasa boleh tu datang lah, tolong kita orang. Sama-sama kita enjoy. Sama-sama kita support. Dan lebih penting kalau datang patuhi SOP lah. Ya, betul. Ni tengah ni kan kita kena ikut. Makin meningkat ni. Ya, betul. Kena jaga-jaga ni. SOP kena makin ketatkan lah. Tapi so far 2-3 game yang aku tengok dia orang okey kot. Ikut apa yang diarahkan. Alhamdulillah lah. So ramalan JDT Terengganu. JDT Terengganu Aku rasa 2-0 lah. 2-0. Siapa? Mesti Bergson. Ya, Bergson mungkin lah. Dua-dua gol Bergson. Arif Aiman. Arif satu, Bergson satu. Ya. Itu untuk engkau lah banyak. Ya, betul. 2-0. Kau Amros. Ramalan dekat home ni boleh bagi 3-0 lah. Kita kekalkan clean sheet. Siapa 3 tu? 3 mungkin 2 daripada Bergson, 1 daripada Leandro lah. Kalau tu untuk kau lah 3-0, kau 2-0. Macam aku macam biasa. Sentiasa yakin 5-0. 5-0 Tapi tak apa lah. Yang penting pada aku kita dapat 3 mata. Alhamdulillah. Tapi insya-Allah boleh kot. Faham. Tak apa lah, yang penting 3 mata lah. Okey. Okey, Kita insya-Allah. jumpa lagi di masa akan datang. Ambil pot sikit. Terima kasih.